Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita, yaitu topik 1.2 ubahan songsang. Standard pembelajarannya ialah menerangkan maksud ubahan songsang. Oke, kita terus pergi buka surat 18. Oke, tengok kotak kuning ni. Dalam ubahan songsang, pemboleh ubah Y bertambah apabila pemboleh ubah X berkurang pada kadar yang sama dan sebaliknya. Hubungan ini juga ditulis sebagai Y berubah secara songsang dengan X. Dia tidak sama dengan ubahan langsung, kan? Kalau ubahan langsung, Y bertambah, X pun bertambah. Y berkurang, X pun berkurang. Itu ubahan langsung. Tapi kalau ubahan songsang dia sebaliknya. Kalau Y bertambah, X-nya akan berkurang. Ya, kalau Y-nya berkurang, X-nya akan bertambah. Dia songsang. Oke, kita terus tengok contoh 15. Chia Ming mengambil bahagian dalam satu larian maraton dengan jarak 42 km. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara masa yang diambil oleh Chia Ming dengan laju puratanya. Oke. Kalau kamu tengok di sini, dia punya masa T ya, dan laju purata ialah V. Masa 4 jam, laju puratanya 10.5. Masa 5 jam, laju puratanya 8.4. Ya. Dia semakin berkurang lajunya, kan? Masa semakin bertambah, laju semakin berkurang. Oke, nyatakan perubahan pada laju purata jika masa yang diambil bertambah 2 kali ganda. Oke, apabila masa bertambah, tengok penyelesaiannya. Apabila masa bertambah 2 kali ganda, contohnya dari 4, 2 kali ganda jadi 8 lah, kan? So, 4 akan darab 2 sebab 2 kali ganda dapat 8. So, apa macam pula dengan dia punya purata? Puratanya akan berkurang 2 kali ganda. Ya, nampak tabel ni. Ya. Puratanya tengok akan berubah daripada 10.5 bahagi 2 menjadi 5.25. Ya. Sebab dia berkadar songsang. T bertambah, V pula berkurang. T bertambah 2 kali ganda, V akan berkurang 2 kali ganda. Itulah dia hubungan secara ubahan secara songsang, ya. So, penyelesaian A itu apabila masa bertambah 2 kali ganda, maka laju purata berkurang 2 kali ganda. Oke, sama juga yang soalan B. Dia bilang apa perubahan laju purata apabila masa berkurang 1.5 kali ganda. Sama juga. T kita akan bahagi dengan 1.5, dari 6 jadi 4 masanya. Dan dia punya laju akan bertambah 1.5. Jadi di sini masa berkurang 1.5, tapi purata laju akan bertambah 1.5 kali ganda. Dia mesti songsang, ya. Sebelah kiri bertambah, sebelah kanan akan berkurang. Sebelah kiri akan berkurang, sebelah kanan akan bertambah. Dia tidak sama dengan ubahan langsung yang kiri dan kanan sama perubahannya. Okey. So, kamu buat latihan kendiri 1.2A, ya. Senang siap ni. Okey, cikgu terus masuk ubahan standard pembelajaran, menentukan hubungan antara dua pemboleh ubah bagi suatu ubahan songsang. Okey. Kita tengok. Kalau kamu tengok tabel ni muka surat 19, ini ialah mobilisasi minda 6, ya. Dia tengok hasilnya, kita tengok hasilnya. Hasil daripada mobilisasi minda 6 didapati bahawa bagi suatu ubahan songsang, nilai X darab Y ialah pemalar. Biasalah, kan, mesti ada pemalar, iaitu K-nya ialah X sama dengan Y. So, kalau X dibawa pergi sebelah, jadi K di atas per X lah tu, kan. Dia 1 per X. Okay, B. Graf Y melawan X ialah hiperbola. Bentuk hiperbola tu yang melengkung, ya. Dan graf Y melawan 1 per X ialah suatu garis
lurus yang bermula daripada asalan. Okey, ni ada graf yang naik ni kan. So ada, kita tengok dia punya graf. Kalau y melawan x bentuk hiperbola, kalau y melawan 1/x dia akan garis lurus daripada asalan. Okey, C, y berubah secara songsang dengan x. Okey, kita terus pergi. Okey, tengok kotak kuning ni. Bagi suatu uban songsang, y berubah secara songsang dengan x boleh ditulis sebagai, okey, kamu tengok kan tu, dia punya, dia ada 1/, dia tidak macam langsung. Yang sebelum ni langsung y berubah secara langsung dengan x, tidak ada 1/, kan. Tapi kalau songsang dia ada 1/. Itu siap bezanya. Langsung dengan songsang dia punya hubungan tu, kalau songsang ada 1/. Jadi apabila simbol alfa tu kamu tukar pergi sama dengan, dia akan jadi K-nya di atas, ya. K-nya akan jadi di atas. Bentuk persamaan tu kan. So K, X di bawah. K tu ialah pemalar. Pemalarnya berada di atas. 1 darab K dapat K. That's why 1 tu kita tidak tulis lah, kan. Okey, dengan keadaan K ialah pemalar. Jadi graf Y melawan X ialah hiperbola. Okey, sudah kita bincang tadi di atas. Dan G pula, Y melawan 1/X ialah graf garis lurus yang bermula dari asalan. Okey, inilah dia. Okey, jom kita tengok contoh 16. Sebelum tu kita tengok yang ini pula. Sama aja, cuma ini ada dia punya kuasa, X-nya ada kuasa, ya. Sama, ya. Bagi suatu ubahan songsang, Y berubah secara songsang dengan X kuasa N. So dia sama juga, kita boleh tulis dia ada 1/, juga sama, ya. Kita boleh tulis dia macam tu. Y berubah secara songsang dengan X. So wujud 1 di atas, 1/X kuasa N, ya. N tu semua yang nilai positif boleh. N tidak boleh nilai negatif, ya. So dia boleh N 1, 2, 3 ataupun mau pecahan pun boleh, ya. Okey, graf Y melawan 1/X kuasa N ialah satu garis lurus yang bermula daripada asalan, dengan K ialah kecerunan garis lurus, dan K itu ialah pemalar juga, ya. Kita terus tengok contoh 16. Okey, diberi masa T yang diperlukan untuk menyiapkan kerja pemasangan perabot berubah secara songsang dengan bilangan pekerja. Okey, jadual di bawah menunjukkan hubungan antara X dengan T. So X ialah bilangan pekerja dan T ialah masa. Kalau kamu tengok sini, apabila bilangan pekerjanya 2, masanya 180 menit. Bilangan pekerja 3, masanya 120 menit. Bilangan pekerja 4, masanya 90 menit. Maksudnya macam semakin ramai, semakin bertambah pekerja, semakin berkurang masa. Sebab dia songsang, kan. 1 bertambah, variables yang 1 bertambah, variables yang 1 lagi akan berkurang. So ini ialah ubahan songsang. Okay. Dengan mengira nilai X T dan X kuasa 2T, tentukan sama ada T berubah secara songsang dengan X atau X kuasa 2. Dia mau kamu tentukan pula sama ada dia berubah secara songsang dengan X ataupun X kuasa 2, ya. Kemudian tulis hubungan tersebut dengan menggunakan simbol alfa. Okey, kita tengok penyelesaian. Ini muka surat 22 penyelesaiannya. Okey, nilai XT ialah pemalar. Kita sudah tahu, kan, apabila kita darab X dengan T, dia mendapat K, iaitu pemalar. Manakala nilai X kuasa 2T ni, kan, sekejap. Lain cikgu highlight, lain tak highlight, tak apa.
Oke, dapatlah ya. Nilai Xt ialah pemalar manakala nilai X kuasa 2T bukan pemalar. Ya. Macam mana kamu tahu? Kamu darablah dia. Nah, tengok tabel tu dia darabkan X darab T. Sini cikgu highlight. Nih. Dia sudah kira. Apabila X darab T, kamu darab dapat 360. Yang data kedua darab 3 darab 120 dapat 360. Data ketiga 4 darab 90 360. Sama saja semua sampai hujung kan 360 semua. Berarti dia pemalar. Berarti T berubah secara songsang dengan X, bukan X kuasa 2 ya. Sebab kalau yang X kuasa 2 tu dia tidak sama nilainya. 2 kuasa 2 darab 180 dapat 720. Data kedua kita kasih X kuasa 2, 3 kuasa 2 darab 120 dapat 1080. So dia tidak malar, tidak sama nilainya. Jadi dia bukan berubah secara songsang dengan T tidak berubah secara songsang dengan X kuasa 2. Ya, tapi T berubah secara songsang dengan X sahaja. X, tidak ada X kuasa 2 ya. Kita cek dia hanya darab X dengan T dan X kuasa 2 dengan T. Kita tengok mana satu yang malar. Oke, next. Tengok contoh 17. Dua kuantiti X dan Y berubah mengikut jadwal di sebelah. Jadwal mana jadwalnya? Oh ini. Jadwal sebelah, oke. Jadwal ini kan. Oke. Menggunakan skala yang sesuai, lukis graf Y melawan 1/X dan tunjukkan bahawa Y berubah secara songsang dengan X. Oke. Penyelesaian kita buat dulu data untuk 1/X sebab dia mau kita lukis Y melawan 1/X kan. So, ambil data daripada tabel sini. Kita ambil data daripada tabel sini. Oke. Nah, mana kita mau buat? Oke, dari tabel sini ambil. Kita akan kasih 1/. So, data pertama ialah 2. 2, 4, 5, 10 kan. So, kita akan buat 1/2 dapat 0.5. Oke. Lepas tu 1/4 dapat 0.25. Ya, dan seterusnya lah. 1/5 dapat 0.2. Last kali 1/10 dapat 0.1. Dapat sudah data 1/X, kita akan plotkan grafnya. Ini skala pandai-pandai kamu lah buat skalanya ya. Oke. Garisan kita akan dapat garis lurus. Dia mula dari asalan. Ini ialah Y melawan 1/X. Tapi kalau Y melawan X, dia hyperbola kan bentuknya. Oke, so settle lah. Jadi graf Y melawan 1/X menunjukkan satu garis lurus yang bermula daripada asalan. Maka itulah buktinya ya. Maka itulah Y berubah secara songsang dengan X. Kalau dia tidak mula dari asalan, dia bukan ubahan songsang. Itulah pembuktian yang kita boleh buat ya. Oke, sebelum kita masuk contoh 18, kita tengok tips Bestari dulu. Ya. Ini cara penulisannya lah. Kan kalau kamu tengok yang pertama nih, Y berubah secara songsang dengan X. So, cara tulisnya Y simbol 1 di atas per X. X-nya di bawah sebab ini songsang. Kalau Y yang kedua, Y berubah secara songsang dengan kuasa 2X. So, sama juga. Y simbol alfa 1 tapi X-nya kasih kuasa 2. Yang ketiga, Y berubah secara songsang dengan kuasa 3X. So, X-nya kasih kuasa 3. Yang keempat, Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Oke? So, X-nya kita kasih punca kuasa 2. Pokoknya X-nya semua di bawah lah. Tidak ada di atas ya. Sama juga yang last kali ni, yang kelima ni, Y berubah secara songsang dengan punca kuasa
3x. So X tu dikasih punca kuasa 3, diletak di bawah ya. Nanti kalau kita tukar semua persamaan ini jadi sama dengan K-nya semua berada di atas. Ganti tempat satu tuh. Nah, tak payah saya tulis 1, terus tulis K sahaja ya. So dia jadi yang pertama nih Y sama dengan K per X. Begitulah dia. Kalau kita tukar jadi sama dengan. Oke. Kita tengok contoh 18. Oke. Diberi X sama dengan ini sama dengan langsung. Masukkan siap nilai dalam persamaan untuk cari pemalar. Lepas tu tulislah jawapannya ya. Sama, cuma dia punya persamaan siap lah yang berbeza sebab ada 1 per ya. Pengiraannya lebih kurang sama. Okey, kita tengok contohnya. Diberi X 0.25 apabila Y 3. Ungkapkan Y dalam sebutan X jika Y berubah secara songsang dengan X. Okey, tengok penyelesaiannya. Kita tulis dulu Y berubah secara songsang dengan X. So Y alfa 1 per X. Tukar sama dengan, so wujud K, iaitu pemalar. So sekarang kita masukkan nilai 3. Sebab 3 ada dibagi di soalan kan, Y 3. So masukkan nilai 3. Masukkan juga nilai 0.25, iaitu nilai X, juga diberi di soalan. Jadi sekarang bolehlah kita cari K. 0.25 buat pi sebelah, dia jadi darab lah kan, darab 3. So K akan dapat 0.75. Jadi kita boleh tulis persamaan ini ialah Y sama dengan 0.75 per X. Okey. Soalan B, Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. So, kita tulis persamaan dia, simbol dia dulu. Y berubah secara songsang dengan 1 per punca X, punca kuasa 2X ya. Tukar sama dengan wujud K di atas. Oke, sekarang masukkan nilai 3, Y 3, X 0.25. Okey, macam tadilah, darab dapatlah dia punya K 1.5. So persamaannya Y sama dengan 1.5 per punca X. Okey, boleh buka surat 22 nih. Cuba kamu fahamkan ya. Banyak lagi contoh sini. Kita tengok contoh 19 pula. Kasih zoom sikit. Ada juga buku teks kamu kan? Tengok di buku teks lah. Contoh 19. Okay. Tarikan graviti F berubah secara songsang dengan kuasa 2 jarak di antara 2 buah objek D. Okey, dia pakai simbol F dengan D. D itu dia kasih kuasa 2 ya, sebab ada dia cakap di sini berubah secara songsang dengan kuasa 2 D. Okey. So penyelesaian, kita tulis dulu hubungannya. F berubah secara songsang dengan D kuasa 2. Kita ada 1 di atas per D kuasa 2. Tulis di bawah sebab songsang. Diberi tarikan graviti di antara 2 buah objek ialah 15. Okey, 15 tu ialah F ya. N, yang N tu abaikan sebab itu dia punya unit bagi gravity. Okey, apabila jarak di antaranya ialah 1.2 cm. So D 1.2. Tulis satu ungkapan F dalam sebutan D. Okey, kita sudah tulis tadi dia punya simbol kan, F berubah secara songsang dengan 1 per D kuasa 2. Okey. Tukar sama dengan wujud K, masukkan nilai ya. Masukkan F-nya tadi 15. And then dia punya D tadi 1.2. Tapi ada kuasa 2. So kita kasih kuasa 2. Okey, bolehlah sudah dapat K. Dapat K 21.6. Okey, maka F sama dengan 21.6 D kuasa 2. Settle lah. Okey. Contoh seterusnya. Last nih contoh sebelum latihkan diri. Contoh 20, diberi P berubah secara songsang dengan Q. So, tulis. P berubah secara songsang dengan Q, wujud 1 per di situ sebab songsang. Okey, masukkan nilai P
P dan Q dalam persamaan. Tukar dulu simbol alfa kepada sama dengan wujud K. So di sini tukar sama dengan wujud K. So P sama dengan K per Q. Masukkan nilai P. Sekarang P diberi di soalan ialah 2. Oke, masukkan nilai 2. And then masukkan nilai Q yaitu 7. Oke, cari nilai K. Darab 7 pergi sebelah, darab 7 darab 2 14. So dapat K 14. Bolehlah kamu buat dia punya persamaan. Maka P sama dengan 14Q. And then bolehlah kira P. Dia minta hitung nilai P apabila Q 1.6. So kita ganti masuklah. Kasih ganti masuk dalam persamaan di atas tu kan. Ya, kita ganti masuk, dapatlah kita P. Sama macam latihan ubahan langsung. Cuma yang ini ada 1 per siapa di atasnya sebab dia songsang. Ya. Oh, kamu try latihan Kendiri 1.2b. So ada 2 kerja kamu yaitu 1.2e dan 1.2b. Buat semua ya. Kalau kamu tidak faham, bolehlah tanya saya ya. Boleh call, boleh WhatsApp, boleh Telegram, mana-mana saja. Ini ada langkah alternatif juga. Kalau kamu mau buat macam ni pun it's okay. Dia buat perkadaran. Ini sekaligus terus dapat. Ya, boleh juga. Oke, setakat ini dulu. Saya harap kamu faham dan boleh buat latihannya macam biasa. Hantar saya bagi masa 1 minggu. Hantar Rabu minggu depan. Oke, sekian, terima kasih.